Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan pengurusi dan jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk berjumpa dalam separuh yang kedua daripada perjalanan menuju kepada taqwa dalam bulan Ramadan. Suatu bulan yang seakan-akan boleh kita andaikan sebagai fast track untuk mendapatkan takwa. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, apabila Ramadan ini bergerak hari demi hari, dia semakin banyak persoalan yang timbul, dan jadi lebih banyak bila baru lepas hari gaji. Ada kawan, dia pernah menyuarakan, kalau tuan-tuan maklum, bila Ramadan ni makin di hujung, dia ada macam-macam edaran-edaran untuk infak, untuk sumbangan derma dan sebagainya. Ada yang pernah menyuarakan macam mana dia nak bagi, sedangkan dia kata belanja sendiri pun macam tak berapa cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sebenarnya satu persoalan yang sering berlegar di kalangan manusia ini, yang ada keinginan untuk melakukan kebaikan tapi belum cukup berani untuk melangkah ke arah kebaikan. Bukan tak baik, ada keinginan yang baik nak bagi, tapi kadang-kadang tu masih terkira-kira. Ada beberapa isu yang perlu diperhalusi, iaitu yang pertama sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta benda. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau diambil kira secara khususnya, adalah tentang kewajipan mengeluarkan zakat. Tetapi ia juga merangkumi semua bentuk sedekah yang tatawwu', yang sukarela. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah, yang kita tafsirkan tadi sama ada dengan zakat ataupun dengan sumbangan, dengan derma. Kalaulah seorang daripada kita betul-betul meyakini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apalagi yang dia ingin sangsikan kalau dah memang Nabi sebut begitu. Cumanya yang jadi masalah bila orang tak tahu bahawasanya Nabi pernah cakap begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah ada yang menyangka kalau kita ingin membuat sumbangan, ingin berderma, nak buat infak dan sebagainya, mesti kena dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Nabi SAW dalam kisah tentang sumbangan untuk jihad, Nabi sebut ittaqullah walau bisyiqqi tamr. Takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan sebelah biji tamar. Maksud hadis itu ialah takutlah kepada Allah walaupun dengan cara hanya mampu bersedekah dengan sebelah biji tamar. Menunjukkan yang banyak ataupun yang sedikit, semuanya itu dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia dilakukan dengan pengetahuan, dengan ilmu dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benda yang kita nak kena faham. Satu pesan, kita tak tahu Nabi janji apa. Yang keduanya, kita fikir mesti nak kena banyak. Dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ketika peristiwa perang Tabuk ataupun beberapa perang yang lain di zaman Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang tak mampu nak bagi, hanya mampu bagi sebesar biji tamar. Orang-orang munafik menjalankan kempennya, kalau takat nak bagi sikit, baik tak payah bagi, malu kat orang lain. Tengok yang tu bagi banyak, yang tu bagi puluhan ekor unta, yang tu bagi begitu dan begini. Ini takat nak bagi buah tamar setangkai dua, tak payahlah. Bisikan itu adalah bisikan munafikin. Barangkali ada unsur munafik dalam diri kita yang akan membisikkan kepada kita, kalau takat nak bagi sikit, jangan bagi, malu kat orang. Bukanlah munafik itu duduk di luar daripada kita. Kadang-kadang kita berkongsi, jiwa kita ni ada perkongsian antara unsur yang baik dengan unsur yang tidak baik. Salah satu unsur yang tak baik itu ialah perasaan nifak, sifat hipokrasi kita itu. Dan pertarungan itulah yang kadang-kadang kita nak kena nilai, kita akan menang atau kita akan tewas dengan diri kita sendiri. Maka kalau di zaman Nabi munafikin yang di luar mengacau dan membisikkan, maka barangkali untuk konteks diri kita, perasaan itu akan membisik dan menghasut kita, supaya kalau sikit jangan bagi, kena tunggu banyak nanti baru kita bagi. Akhirnya nak tunggu banyak tu yang tak kesampaian. Dan bukan suruh bagi semua daripada harta kita, kerana Nabi SAW tidak pernah mengarahkan para sahabat bila nak infak, bila nak keluarkan harta, kena keluarkan semua sekali. Dah, Nabi tanya dan tanya, berapa banyak lagi yang tinggal. Yang kita pernah sebutkan dulu tuan-tuan dalam kuliah kita, Abu Bakar yang dia bagi seluruh tu, hak yang dia belanja, duit belanja dia, dan dia tahu kemampuan dia untuk ada balik benda tu. Kerana Nabi SAW pernah ditanya oleh Sa'id bin Abi Waqqas,
tentang nak menginfakkan seluruh hartanya, Nabi tak bagi. Dalam dialog, dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang panjang yang tuan-tuan sebahagiannya pernah mendengar, sampaikan dia kata nak bagi seluruh, Nabi kata jangan. Dia kata nak bagi 2/3, Nabi kata jangan. Nak bagi separuh, Nabi kata jangan. Dia kata kalau macam tu aku nak bagi 1/3. Nabi kata kalau 1/3 boleh, itu pun banyak. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya bagikan motivasi awal lah kepada kita dalam masalah mengeluarkan harta. Yang paling utama ialah zakat. Ni kita nak cerita pasal kita dah sampai ke separuh perjalanan. Lepas ni kita pakai nak cerita zakat fitrah. Lepas tu mungkin akan bila timbul zakat fitrah, dia akan timbullah zakat-zakat yang lain nanti ni, yang kita barangkali tak terfikir pun hak ni zakat juga rupanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi motivasi kepada kita supaya kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajipan. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu yang Allah Ta'ala rezekikan itu, fahuwa yukhlifu, Allah Ta'ala akan gantikan untuk dia. Wa huwa khairul raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, apa lagi janji yang lebih benar daripada janji Allah? Bila Allah Ta'ala kata apa yang kamu nafkahkan itu Allah akan ganti. Allah akan ganti. Kalau kita rasa tak yakin, Allah Ta'ala tekankan lagi kepada kita, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kerana itu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah apabila menyebut tentang ayat ini, dia ulah sikit. Dia kata apa yang kita infakkan dari atas apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan daripada zakat, daripada membantu orang lain dan sebagainya, dia kata Allah akan datangkan gantinya. Allah akan berikan gantinya, sama ada dengan ganti harta ketika di dunia dan yang seumpamanya, ataupun Allah akan bagikan dengan ganjaran di hari akhirat. Itu bendanya tuan-tuan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi menyatakan, Allahum, dalam hadis berkata, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nabi kata ma min yaumin, tidak ada suatu hari, yusbihul ibadu, yang hamba-hamba Allah Ta'ala ni bangun pagi, melainkan pada waktu itu ada dua malaikat yanzilan, yang akan turun. Difahami daripada perkataan ini pada setiap daripada kita, bila bangun pagi ada dua malaikat yang akan Allah Ta'ala turunkan. Malaikat ini turun, apa yang dia buat? Yang satu bukan berkata, berdoa, ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, bagilah kepada orang yang bernafkah, pada orang yang bersedekah ini
ganti. Maka satu lagi malaikat doa pula, Allahumma, ya Allah, a'ti mumsikan talafa, kau berikan kepada orang yang menahan dirinya daripada memberikan infak, berikan kepada dia kemusnahan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bayangkan tiap-tiap pagi ada malaikat yang doa macam tu untuk kita. Hadis itu Nabi sebut tentang perbuatan malaikat, dan ayat surah As-Saba yang kita baca awal itu, Allah bagi tahu yang Allah akan bagi ganti. Jadi ini sebenarnya pengubat jiwa untuk orang yang kurang yakin. Kalau dia bagi, dia ada banyak tu. Kalau dia bagi, nanti dia tak dapat apa. Kena ingat, Nabi SAW sebut malaikat doa. Dan sekali lagi kita nak sebutkan juga, bukan artinya nak kena bagi semua apa yang ada sampai tak tinggal langsung. Itu pun bukan ajaran Nabi. Tetapi firman Allah Ta'ala tadi, perkataan Nabi berkaitan doa itu sebenarnya sebagai suatu galakan, sebagai suatu rangsangan untuk menerbitkan keyakinan dalam diri bahawasanya kita tidak akan rugi kalau kita memberi. Dan alangkah baiknya kalau pemberian itu betul-betul kena pada tempatnya. Cuma timbul satu lagi persoalan. Ini benda ni bermain dalam fikiran kita. Ada orang, dia tahu hadis yang macam ni, maka dengan setiap kali dia memberi, dia akan berkeyakinan Allah akan bagi ganti. Ya, itu akidah yang betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala uji dalam jangka yang lebih panjang. Kalau kita nak ceritakan tentang orang yang bila dia mula memberi, dia dapat banyak, itu banyak. Ada kawan yang menceritakan bila ada satu kampung buat projek bina masjid, repair masjid, dia kata dia akan bagi untuk pasir, tabur pasir depan halaman. Start dia bagi pasir, tak lama lepas tu dia bagi dengan batu, dah sekali dia bagi dengan tar. Lepas tu dia datang pula cek apa yang tak cukup, pintu semua dia buat. Daripada semasa ke semasa makin bertambah. Padahal ikrar dia yang awal cuma nak hantar lori pasir je. Datang kasut masjid, datang jumpa dia, pergi kedai. Hari tu kata nak bagi banyak ni, ini habis boleh kata hampir semua nak pulun kat dia seorang. Dia kata tak tahulah, sejak dia mula hantar dengan satu lori pasir tu, dia kata pendapatan dia bertambah dan bertambah dan bertambah. Dia rasa semua benda tu bertambah. Lagi dia bagi dapat, lagi dia bagi dia dapat. Cerita yang macam ni tuan-tuan banyak, yang boleh kita kutip, yang boleh kita jadikan motivasi. Tapi akan timbul di situ ada orang yang bila setiap kali dia bagi, mudah-mudahan aku jadi macam dia, mudah-mudahan aku jadi macam orang yang ustaz tu cerita. Tapi makin dia bagi, tak ada apa pun. Lagi dia bagi, tak ada apa lagi. Makin kering ada. Itu juga sebenarnya ujian daripada Allah. Itu boleh menimbulkan krisis dalam jiwa tu. Kerana persoalan dia ialah, dalam Quran kata Allah ganti. Dalam hari Nabi kata tadi, malaikat doa malaikat ni kira dah habis dah tu. Bukan doa kaki sabung ayam, doa malaikat. Tapi kenapa bila bagi, ada kok sekali-sekala dapat ganti lebih sikit, tapi hak banyak tu tak berganti lagi. Tuan-tuan, itu sebenarnya menyebabkan seseorang itu akan dibimbangi duduk pada krisis keyakinan. Sungguh ke yang Allah Ta'ala bagi ni? Bila nak dapat? Dia akan mula timbul, bila pula nak dapat ganti ni?
Kalau sempat pujuk jiwa, adalah tu nanti Allah ganti. Yang adalah tu rasa dekat 4-5 tahun tak ganti lagi ni. Jaga baik tuan-tuan. Itu juga sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala bagi dalam perasaan kita tu, yang kalau kita buka dia ruang yang lebih besar, kita buka pintu persoalan demi persoalan itu, bisikan syaitan, bisikan jiwa munafik kita akan membisikkan benda-benda yang sangat bahaya. Maka kita nak kena faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ganti, apa yang dimaksudkan dengan munfiqan khalafa, orang yang bagi dapat ganti. Para ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi umpamanya ada ulas benda yang begini, dan ia diulas oleh ramai ulama. Yang kita nak kena faham, ganti yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu jangan kita hadkan kepada hanya berbentuk material. Jangan kita fikirkan ganti itu mesti dengan cara yang kita jangka. Jangan kita rasa kalau ganti itu mesti yang kita rasa. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa, khairul raziqin, kuasa Allah Ta'ala tidak terhad hanya untuk bagi ganti dalam bentuk yang kita fikir. Khazanah Allah Ta'ala yang sangat luas ini, jangan kita hadkan bahawasanya kalau Allah nak bayar balik pengorbanan kita hanya dalam bentuk harta benda yang sikit daripada sejumlah khazanah Allah Ta'ala yang lebih luas. Kalau kita sempitkan ganjaran itu, maka jiwa kita juga akan jadi sempit balik. Selepas kita cuba luaskan jiwa kita dengan memberikan infak, tiba-tiba kita mengandaikan kita akan dapat ganti macam yang kita fikirkan, dan Allah Ta'ala tak bagi dalam jalan itu, maka jiwa kita mungkin akan jadi semakin sempit. Dan tentu nak kena ingat pasal perjuangan kita menentang nafsu kita, perjuangan kita menentang bisikan-bisikan negatif dalam diri ini bukan bermula hari ini, habis hari ini. Dia berterusan dari sehari ke sehari. Syaitan dan kuncu-kuncunya, nafsu kita dia berkembang biak dan berbentuk dinamik. Sentiasa akan ada bentuk baru bisikan, sentiasa akan ada gambaran yang lain diberikan. Kerana tujuannya ialah untuk menggagalkan misi ibadah kita kepada Allah. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bentuk ganti yang macam mana sebenarnya yang Allah janjikan? Yang pertama sekali yang kita nak kena sedar, yang kita nak kena buka tadi, saya katakan, jangan hadkan hanya dalam bentuk wang ringgit ganti yang Allah nak bagi. Ia barangkali dalam bentuk keluarga yang baik. Keluarga tuan-tuan macam tu je, tapi dengan kita infak kepada Allah Ta'ala, barangkali hubungan suami isteri yang mungkin dulu tak berapa nak elok, kurang mesra, ada perubahan yang lebih baik tanpa kita sedar benda tu. Hubungan dengan anak-anak yang mungkin satu ketika di luar kawalan kita, anak kembali bertaut dengan keluarga. Mungkin Allah anugerahkan dalam bentuk anak-anak ni makin cerdas, makin pandai dia belajar. Setengah orang ada kena sukat, kalau ikutkan track record aku belajar dulu tak pandai macam ni. Mak dia pun boleh gagah macam tu je lah. Tiba-tiba anak tu jadi lebih hebat. Kita selalu fikirkan itu mungkin faktor genetik, faktor pembelajaran, begitu dan begini. Tetapi kita lupa satu unsur yang lebih besar daripada itu, ialah ganti daripada kebaikan yang kita buat itu
Allah bayar dalam bentuk yang macam tu. Dan kadang-kadang tuan-tuan, mungkin kita sebahagiannya ada anak yang kalau daripada kecil, kalau macam ini rasa-rasanya bukan takat nak masuk universiti, tengok pintu universiti pun, pintu gerbang universiti pun tak ada harapan. Sungguh ada kenalan anak sampai darjah 4, huruf alif, huruf A dengan B pun tak kenal lagi. Dah masa sekarang tengah buat master. Itu ganti sebenarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Mungkin yang tu ada orang kata, saya tak ada yang tu, anak saya macam tu je lah, daripada mula sampai sudah macam tu. Ya, mungkin juga bukan Allah ganti dalam bentuk yang tu, tapi Allah ganti dalam bentuk kesihatan tubuh badan. Tuan-tuan tengok balik kawan-kawan yang satu batch dalam belajar dulu, mungkin 40 tahun dulu duduk dalam satu kelas, satu sekolah. Cuba tengok kenang gambar lama-lama, tuan-tuan kira balik. Yang ni dah duduk atas kursi roda, yang ni dah setiap 3 kali sebulan, 3 kali seminggu kena dialisis, yang ni kesal penyakit tu, yang ni penyakit ni. Tengok aku, alhamdulillah tak ada apa lagi. Kesihatan tubuh badan. Tengok orang lain, semuanya serba sama ada dia lebih ke depan ataupun dia kurang. Kurang tang rambut, lebih tang perut, kan? Tapi tuan-tuan balik tengok diri sendiri, alhamdulillah taklah jauh beza dengan dulu-dulu. Kesihatan tubuh badan yang Allah Ta'ala bagi sebagai ganti kepada perbuatan kita infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain, ada orang hidup dia dengan tekanan kerja yang banyak, rencang kerja yang cukup bertimpa-timpa, nak kena ke sana, nak kena ke sini, nak kena berfikir sampai tak boleh nak tidur malam. Orang lain bulan Ramadan boleh tak tidur malam baca Quran, dia masih tak tidur malam kerana memikirkan kerja. Tapi kadang-kadang kalau Allah nak ganti nafkah yang kita bagi, infak yang kita berikan itu, Allah datangkan dalam keadaan ketenangan jiwa, dada yang lapang. Bila dapat arahan, kita rasa macam ada saja idea macam mana nak menyelesaikan masalah. Kalau tengok fail yang bertimbun, bila nak selesai kerja tak tahu, pasal tak tahu nak mula yang mana satu. Tapi bila Allah bergantikan dalam bentuk yang itu, kita tahu dah, kalau kita buat yang ni pergerakan dia macam mana, yang mana nak kena selesai dulu. Idea itu datang. Idea itu datang tuan-tuan, atau kita katakan ilham. Selain dia adalah fungsi otak kita yang berfikir dan memproses, tetapi dia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham itu yang Allah Ta'ala bisikkan kepada kita. Tapi benda macam tu kadang-kadang kita tak rasa. Yang tu memang kita tak rasa, kerana kita rasa kita bergantung kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencangnya jiwa manusia ini, dia boleh ikat diri dia dengan Allah Ta'ala dalam sebahagian perkara, tapi ada perkara yang lain dia lupa untuk ikat diri dia dengan Allah Ta'ala. Itu yang saya kata tadi, bila dia keluarkan duit untuk jalan Allah, dia yakin Allah Ta'ala akan ganti, tapi dia lupa Allah Ta'ala ganti dalam bentuk lapang dada, senang buat kerja, dalam keadaan hidup yang lega, yang lapang. Belum tentu mewah, tapi lapang. Itu yang dipanggil keberkatan hidup. Keberkatan hidup. Dan kita akan jumpa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab memberikan harta. Antara kelebihannya, ia mempertautkan silaturrahim. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk ganti, iaitu Allah ganti dalam yang macam mana? Kasih sayang yang dirasai daripada orang lain. Orang ambil berat, orang bagi penghormatan, orang sayang kepada kita.
Ialah dengan harta itu sebagai satu wasilah, sebagai satu tool, satu alat macam mana mempertautkan jiwa. Bukanlah harta itu yang akan mempertautkan jiwa kita. Pasal Allah Ta'ala sebut, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Allah kata kat Nabi, kalau kau nafkahkan, belanjakan seluruh apa yang ada di muka dunia ini, nescaya kau tetap tidak boleh mempertautkan hati-hati mereka. Walakinallaha anfaqa baina, walakinallaha allafa baina qulubihim. Tapi Allah yang mempertautkan hati-hati mereka. Dalam cara yang macam mana? Kadang-kadang dengan kita membantu orang. Kita bantu orang yang ni tak ada kena mengenal kawan, dia ada adik-beradik, dia ada family, dia ada keluarga. Kita bantu yang tu, tapi yang di belah sana yang akan timbul rasa belas, yang akan timbul rasa hormat, akan timbul rasa kasih sayang. Itu adalah percaturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita. Dan sampai kepada satu maqam yang lebih besar daripada semua yang kita bicarakan tadi, ialah apabila Allah Ta'ala gantikan setiap sin yang kita nafkahkan itu dengan perasaan kemanisan iman, ketenangan jiwa, kemanisan iman, dan ganjaran di hari akhirat. Itu yang paling utama, itu yang paling besar, itu yang paling jauh, dan itu yang paling sukar untuk kita nilai. Itu benda yang sangat sukar untuk kita ikat diri. Kalau kita bagi, Allah nak ganti di sana. Susah yang tu. Pasal kita senantiasa fikirkan apa yang boleh kita nampak. Sedangkan hari akhirat, bila Allah nak ganti dalam bentuk kebaikan, Allah ganti dengan syurga. Dan syurga itu Nabi kata, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala balil bashar." Syurga itu ialah benda yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar begitu indahnya syurga ni, dan dia tidak pernah terlintas dalam pemikiran manusia macam mana syurga. Itulah ganjaran yang paling besar, dan itu yang paling kita tak tahu macam mana rupanya. Dan kalau Allah Ta'ala gantikan untuk kita setiap yang kita belanjakan di jalan Allah, setiap yang kita keluarkan untuk membantu orang susah, setiap yang kita keluarkan untuk membersihkan harta kita dengan cara zakat tadi, Allah akan ganti di sana. Dan ubat untuk kita tahu apa yang Allah Ta'ala ganti di sana itu lebih baik ataupun tidak daripada apa yang kita gambarkan, tak ada jalan lain melainkan kita kena rujuk balik apa yang Allah Ta'ala bicarakan tentang syurga, apa yang Allah Ta'ala bicarakan tentang akhirat. Allah Ta'ala kata apa? "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Betul tak? Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang mula, iaitu yang dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu yang lebih baik dan lebih berkekalan. Kalau kita takak keluar beberapa ringgit, kita nak tunggu dapat balik dalam ringgit yang sama atau mungkin lebih, tak kunjung tiba benda tu. Tapi kita yakin yang Allah Ta'ala ganti di syurga itu khairun wa abqa, lebih baik dan dia lebih berkekalan. Itu motivasi untuk kita. Dan itu benda yang kita tak tahu, yang kita tak boleh rasa. Kerana itu tuan-tuan, hikmahnya bila kita mendengar ayat Al-Quran, kalau kita faham makna, kita rasa ayat ini bicara kepada kita ni. Hari tu aku keluarkan duit bantu orang, aku begitu dan begini untuk dakwah, untuk sebagainya. Kita rasa mana ganti yang Allah nak bagi kat kita. Allah Ta'ala sebut kat kita, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun,
maka tidaklah suatu jiwa itu mengetahui. Ni tu imam kita dok baca tiap-tiap Jumaat surah As-Sajdah kan. Jiwa itu tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, apa yang Allah Ta'ala simpankan daripada benda-benda yang menyejukkan mata memandang. Maknanya daripada kenikmatan hari akhirat. Jiwa kita tak tahu benda tu, Allah Ta'ala sembunyikan dia. Pasal apa nak dapat benda tu? Jazaan bima kanu ya'malun. Ia merupakan suatu ganjaran di atas apa yang telah mereka lakukan, di atas tindakan dan perbuatan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tanya diri kita, apa yang aku dapat kalau aku buat begini? Memang kita tak tahu, kerana Allah sembunyikan ganjaran hari akhirat untuk kita. Yang ada ialah sekadar gambaran yang cukup indah, tapi syurga lebih indah daripada apa yang kita fikirkan. Jadi kerana itu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bila kita ni ada duit sikit ni kan, tuan-tuan mula berkira-kira, kalau kaki tangan kerajaan negeri, dia seronoklah dapat sebulan gaji. Kalau kena kaki tangan kerajaan federal, bolehlah takat 500 tu. Walaupun tengok slip gaji dia kata cukai kena 600. Macam mana nak kira, nak bagi duit raya lagi dan sebagainya. Berbelanja dengan cara yang berhemah, bagi dengan ikhlas kerana Allah, bukan kerana mengekalkan tradisi. Bagi untuk menggembirakan orang lain lillahi ta'ala, dan jangan menantikan ganjaran balasan Allah Ta'ala itu mesti dapat dalam bentuk yang serupa yang boleh kita gambarkan. Kalau kita fikir yang tu, takut tak kesampaian hasrat kita. Dan satu lagi nak sebut juga, bila nilai ataupun maksud Allah ganti itu dalam bentuk yang kita nyatakan tadi, maka demikian juga dengan doa malaikat yang satu lagi, mumsikan talafa, minta supaya orang yang tahan diri, yang kedekut, kata orang belah utara, genggam tak tirih. Genggam tu dia tak keluar langsung, betul-betul pegang. Orang yang macam ini Allah bagikan kepada dia kemusnahan. Tuan-tuan jangan kata pasal apa orang tu kedekut tapi makin kaya. Tak, kerana kemusnahan bukan mesti datang dalam bentuk material. Kemusnahan yang kita takut di dunia ini ialah apabila yang musnah itu jiwa. Kalau yang musnah itu jiwa, itu lebih sengsara. Kerana bila benda tu berlarutan, dia bawa ke hari akhirat sana, maka tempatnya adalah neraka. Wal'iyadha billah. Muslimin yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan sikit, silakan tuan-tuan. Ya. Adakah semua pemberian atau sedekah kepada Allah itu maksudnya infak kita? Semua bentuk perbelanjaan yang kita keluarkan lillahi ta'ala dalam bentuk yang berbagai, semuanya dikira sebagai fisabilillah. Termasuk seorang lelaki, seorang suami atau seorang ayah yang keluar mencari rezekinya, mendapat perolehan itu untuk dibelanjakan kepada anak isteri, itu juga dikira sedekah. Cuma dia masih akan ada perbezaan dari sudut nilai dan juga berdasarkan kepada kepentingan. Ada orang yang akan, tentu saja ada beza. Orang yang hanya keluarkan duit dia untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya, dia akan dapat banyak tu habuan yang dia ada. Tapi kalau orang yang itu dia laksanakan
Kemudian bila datang keperluan yang lain untuk bantu orang susah, dia bantu. Barangkali ada orang perlu untuk urusan dakwah, dia keluarkan duit. Maka kepelbagaian lorong dan jalan ini semuanya ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dan yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih mendesak, mudah-mudahan itu yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Banyak mana yang kita boleh bagi, itu atas diri kita. Dan tuan-tuan nak kena ingat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menahan diri daripada bagi harta. Satu. Yang keduanya, yang kempen jangan buat baik. Wa yamna'unal ma'un, menghalang orang yang nak bagi bantuan. Itu juga penyakit yang besar. Gelaran apa Allah Ta'ala bagi kepada golongan ini? Apa dia? Yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Wallahu a'lam. Ustaz, macam Ustaz kata tadi, kalau antara satu kaki dan kesihatan, terbalik pula. Kalau kita ada masalah kesihatan, jadi dengan niat supaya mudah-mudahan Allah beri kita masalah kesihatan, kita macam dibalas terus. Wallahu ta'ala a'lam. Benda itu tidak dilarang. Atas dasar kita tahu dan kita yakin Allah Ta'ala akan bagi ganti yang untuk kita. Dia tak apa yang kita belanjakan tadi. Cuma cara yang macam mana tu kita tak tahu. Yang saya sebut tadi, jangan khususkan hanya dalam satu bentuk. Tak dapat nanti kita kecewa. Sedangkan Allah boleh bagi dalam bentuk yang lain. Maka demikian, kalau kita ada masalah kesihatan, bila kita bagi, kita nafkahkan itu, kita mengharapkan Allah gantikan kepada kita dalam bentuk sihatkan tubuh kita. Itu dibimbangi akan menyebabkan kita menyempitkan nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Bila tak dapat yang tu, kita kecewa. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita bagi dengan harapan, ya Allah, kau sembuhkanlah aku dengan benda ni, itu bukan benda salah. Dia ada beza, benda tu sikit je, tapi ada sikit perbezaan. Kalau kita menyempitkan hanya dalam bentuk ini yang kita minta, kita nanti kecewa. Tapi kalau kita bagi, ya Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan yang aku buat ini, kau sembuhkanlah aku, itu bukan benda yang dilarang. Bahkan itu kita boleh namakan dia sebagai berdoa kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan penyakit kita dengan cara kita bertawassul kepada Allah dengan amalan kebaikan yang kita buat. Nampak tak? Beza daripada perasaan itu. Dan benda ni macam mana nak beza? Nak beza mesti dengan kita tahu benda tu. Itu pentingnya ilmu. Bukan sekadar perasaan. Amal agama bukan bermula dengan perasaan. Dia mula dengan ilmu. Perasaan itu akan dibaluti dengan ilmu, baru kita boleh bezakan. Dua orang yang sakit, kedua-duanya bersedekah di jalan Allah Ta'ala, seorang dengan niat yang pertama, seorang lagi dengan niat yang kedua. Beza di situ nanti. Walaupun kita tahu dengan kita bernafkah itu, kita tawasul dengan amal kebaikan, nak bagi tak bagi itu hak Allah Ta'ala. Mungkin Allah tak bagi kat dunia, Allah ganti siap dah di akhirat tu nanti. Tapi bila kita tahu yang tu, kita reda, tapi inilah wasilah kita nak tawasul, jadi kita akan lapang dada, insya-Allah. Ada lagi? Nak tanya lain sikit lah. Kita dekat raya ni kita dapat info dan tak mana lain dia kata orang bagi hadiah atau hamper daripada walaupun yang kita boleh supply ke ataupun kita sebagai pembeli tak mana dia atas dasar untuk mesra dengan pelanggan, mesra dengan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ada benda yang dia duduk dekat line yang agak bahaya di situ. Kerana mana-mana bentuk pemberian yang akan menyebabkan memudahkan kita punya perjalanan kerja dengan
satu pihak. Dalam arti kata maknanya dia memudahkan kita kerana kita bagi sesuatu kepada dia, maka itu adalah salah satu daripada bentuk rasuah. Sungguh pun kita tidak niatkan begitu. Maknanya kalau itu betul-betul berkepentingan. Tapi kalau maknanya kita memang bagi kepada semua pihak yang berkaitan dengan kita, sama ada kita sebagai pelanggan, kita sebagai supplier, ini ialah sebagai satu tapi benda itu juga sebenarnya duduk dalam keadaan yang sangat bahaya. Apa sebenarnya intention kita? Kalau sekadar ini ialah hubungan baik sebagai dengan pelanggan, macam pelanggan datang, bank bagikan begitu dan begini, mudah-mudahan wallahu ta'ala a'lam itu dibenarkan. Tapi kalau dia ada conflict of interest di situ, dengan kita bagi ini menyebabkan kita punya urusan tu lebih cepat dipikir, diuruskan, dan mungkin tender kita yang diterima berbanding orang lain, itu adalah salah satu daripada cabang rasuah. Maka orang yang menerima begitu dengan tujuan untuk memudahkan, ada hadis Nabi tentang perkara itu, dia telah mendatangi satu pintu daripada pintu riba, kata Nabi. Sekarang kan ada klien kita ataupun dia pun bagi macam jamuan proposal, semua orang bagi saja. Mana kalau sesuatu itu umum, dia tidak membabitkan kepentingan tertentu, mudah-mudahan itu termasuk di kalangan benda yang boleh. Dan kalau orang lain yang jamu, dia klien kita ataupun pihak pembekal itu, dia menjamu buat benda itu untuk semua orang, yang mana kita pergi itu tidak mendatangkan kesan kepada proses tu, mudah-mudahan itu antara benda yang dibolehkan. Tapi kita sendirilah nak kena sukat. Adakah dengan benda dia buat ni menyebabkan kita akan jadi lebih longgar dengan dia, lebih mudah lah? Yang tu benda yang kita sendiri sukat. Secara asasnya mudah-mudahan yang tu benda yang diharuskan. Wallahu a'lam. Stok perniagaan, Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama bincang tentang satu benda yang kita beli dengan tujuan ini untuk kita niagakan. Daripada permulaan, for the first place kita beli, ini adalah untuk kita niagakan, maka itu dipanggil sebagai urud tijarah, barang persediaan untuk diniagakan. Maka kata para ulama, ia wajib zakat bila cukup nisab dan haulnya. Zakat pada nilai barang. Zakat bukan pada barang, tapi pada nilai dia. Itu perbahasan fiqh yang agak panjang. Tapi ada perbezaan. Andai kata seseorang tu dia membeli satu bangunan ataupun tanah, masa dia beli itu bukan untuk diniagakan, dia dah beli, dia nak manfaatkan. Kemudian di tengah-tengah itu, kalau buat berniaga pun bagus yang ni, maka yang tu tak kena. Ke dalam mazhab Syafi'i kata jenis tu tak termasuk. Tapi kalau dia beli for the first place, beli tu ini memang untuk diniagakan, maka itu termasuk dalam urud tijarah, dia kena zakat 2/5% daripada nilai barang itu. Ada orang kata kalau tiap-tiap tahun dia zakat, ini dalam kes simpanan kan, bila benda tak bergerak, dia kata duk zakat lama-lama tinggal tak ada apa. Maka kita kembali balik kepada apa yang kita bincangkan awal tadi, ma anfaqtum, yang kita bagi itu, wallahu yukhlifu, Allah yang akan bagi ganti. Kena yakin yang tu, itu ubat jiwa untuk kita, yakin yang tu. Wallahu a'lam. Baik, Allah Ta'ala alam. Untuk Ramadan sehinggalah sebelum salat Id Syawal itu untuk zakat fitrah. Khas zakat fitrah bayar waktu tu. Jangan bayar zakat fitrah bulan Rabiul Awal, tak ada kena-mengena. Tapi zakat-zakat yang lain yang ada haul dan nisab,
ia bermula daripada tahun pemilikan kita. Mula daripada tahun tu cukup setahun qamari. Setahun qamari mana ikut kalender Islam. Bila cukup setahun, nisabnya kekal cukup, haulnya pun cukup, maka kita keluarkan 2.5%. Kerana itu, saya ada kawan seorang, dia kalau buka kedai, dia kata dia akan pastikan pada satu hari bulan, dalam mana-mana bulan hijrah, biasanya dia ambil satu Muharram. Rasmi ini pemilikan, dia ada kedai percetakan, dia ada kedai butik, ada kata ini, dia akan buat. Pasal senang nak kira zakat, dia kata. Kalau buat 13 hari bulan, dia lupa lah. Kalau kita kira buka tu ikut kalender Masihi, lagilah kita pening. Dia akan jadi lebih hari setiap-tiap tahun. Jadi benda-benda yang macam ini, perbahasan dia banyak dalam bab fiqh. Macam-macam jenis zakat ada dalam dunia ni. Sebahagian yang disepakati, ada benda yang diperselisihkan. Jadi benda tu nak kena duduk, nak kena study. Banyak jenis. Kalau ada orang yang tambah dapat saham syarikat, saham terbitan, saham anugerah, macam-macam jenis saham, yang tu lagi rencam. Benda tu nak kena tengok di mana. Pasal zaman Nabi dulu mana ada cerita bab tu. Jadi dia ada garis panduan umum yang kita nak akan perinci. Dan kena ingat juga satu lagi, ialah ada zakat yang tidak memerlukan kepada haul, dapat keluar, dia tak payah haul. Dia kena ada yauma hasadih, pada hari kita menuai hasil, masa tu kita keluarkan zakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pening ya kalau ada harta banyak kan. Kalau harta kita sikit cukup makan je, tak fikir dah buat zakat tu, habis-habis nak fikir pun zakat fitrah tu lah. Dan ada syarat dia, bukanlah makna kata semua yang kita ada harta tu kita zakat, dah. Klasifikasi tu ada dalam syarat yang kita nak kena faham. Jadi jangan kata habis dah kata aku semua nak kena zakat. Dah. Ada hal yang kita wajib zakat bila cukup syarat, dan ada yang tak cukup syarat, tak payah zakat. Itu dia. Wallahu a'lam. Kita mereka kan, kita punya harta berbeza-beza Pemilikan kita mereka kan untuk disambungkan pada bulan Ramadan. Yang kita perlu untuk haul tu, kita mereka kan untuk sampai bulan Ramadan, tak sampai tahun yang akan datang tak tidak perlu. Wallahu a'lam. Itu juga bergantung kepada individu, macam mana pembentuk pemilikan. Pasal asasnya ialah kita boleh membayar awal, mengeluarkan zakat itu lebih awal daripada haulnya. Boleh. Ada asar daripada Ibn Abbas tentang perkara itu. Patutnya kita kena bayar dalam Zulhijjah, tapi kita keluarkan zakat itu pada Ramadan. Dari sudut hukum syaraknya, hukum fiqhnya kata ya sah. Kita awalkan, advancekan pembayaran. Cuma sebahagian ulama kalau dalam mazhab Syafi'i umpamanya menyebut yang bayar awal dia ada syarat dia lagi nak bagi, kerana kalau tidak nanti tidak dikira. Itu kena dibahaskan dalam mazhab fiqh lah. Tapi secara asasnya boleh, asalkan kita tidak mengurangi ya. Dan zakat itu pada kadar dia, mana-mana yang terlebih itu akan dikira sebagai sedekah secara syarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala alam. Ya, zakat yang tak perlu haul ialah zakat tanaman, satu. Yang keduanya yang dipanggil sebagai zakat mal mustafad. Mal mustafad ini ialah harta yang kita dapat faedah daripada satu-satu transaksi. Umpamanya ini ada perbahasan ulama tentang zakat mal mustafad ini. Tapi kalau kita nak ambil zakat ini ialah dalam bentuk umpamanya kita menjual satu-satu properti, satu-satu harta kita dapat duit yang banyak, dapat duit, maka daripada jumlah itu kita keluarkan zakatnya. Itu dipanggil mal mustafad. Kita ada tanah 3 juta, keluarkan, jual, orang beli 3 juta,
zakatkan dulu, agihkan haknya kepada orang yang patut. Mudah-mudahan begitu. Wallahu a'lam. Yang itu tak payah haul. Solat kita buat kita dalam memberi sedekah. Kalau dalam Ramadan banyak juga orang yang tak sedekah. Kadang kita tahu dah biasa tengok kafir. Kadang-kadang kita tak sedekah macam sedikit je. Asal kita macam pernah bagi nak kasih. Jadi orang kita tu lebih baik kita letak pada. Kita tahu bahawa ada juga kita tak boleh fikirlah orang punya masalah kita tak kasih saja. Adakah kita punya pemberian tu sempurna ke tak sempurna? Baik, Allah Ta'ala a'lam. Yang hadis itu betul, maknanya walaupun kita niatkan bagi tu untuk dia tu, dia dengan tujuan kita kata dia untuk baiki sekolah ke apa ke, tapi dia dapat dalam bentuk dia tipu. Tipu tu dia dengan Allah Ta'ala. Yang kita keluarkan itu Allah Ta'ala terima, insya-Allah. Itu tepat. Tapi dalam keadaan memang kita tahu dan kita yakin ini memang tipu, dan banyak lagi orang lain yang lebih memerlukan daripada yang tu, maka dalam perkara ini kita kena bijak dalam bertindak. Duit tak ada RM10. Kalau bagi pada puak yang kita tahu hak ni mangging menipu ni, sedangkan ada orang lain yang perlukan RM10 kita tu, maka tentu saja kita channelkan. Bukan kita mumsik, bukan kita pegang tak mau bagi, tapi kita kata daripada bagi yang ni aku nak bagi yang tu, pasal sini nampak tipu, yang tu betul-betul memerlukan kita bagi. Itu sebenarnya baik dan bijak. Hak tambah tadi baik dia bagi, ya, tanpa dia kira lillahi ta'ala, terpulanglah. Itu urusan kawan tu dengan Allah Ta'ala. Itu orang baik, sedekah dia sah. Tapi yang lebih bijak bila dia bagi letak kepada keperluannya. Kita kena buat homework sikit lah. Maksudnya kita kena letakkan prioriti. Duit yang banyak tu je. Lain lah kalau kita memang ada duit banyak yang kalau kita tak ada apa-apa kita nak tabur macam tu di tepi jalan, itu cerita lain lah. Tapi kalau duit ni pun terhad dan duit ni kita nak bagi betul-betul manfaat, sekurang-kurangnya bukan untuk yang menipu, maka kita kena bagi kepada saluran yang lain daripada itu. Dan satu lagi aspek ialah kita mesti membantras orang yang menipu, terutama atas nama agama. Itu kewajipan juga, tanggungjawab kita. Wallahu a'lam. Balik pada harga yang dijual tadi, betul tak ditolak dengan harga ini? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau jual itu rugi, mungkin kita akan rasa perlu kok nak tolak harga beli. Tapi biasanya orang jual untung kan. Dalam perkataan perbahasan ulama'nya tidak disebutkan tentang ditolak harga modal, kerana dia kira daripada harga yang kita dapat itu, kita bukan keluarkan 25%, kita keluarkan 2.5%. Maknanya kalau margin untung kita 100, barang apa jual 100, tak cukup nisab pun tak boleh kan. Kalau yang kita jual tu 100, maknanya cuma RM2.5 baru keluar. Tu je. Jadi kembali pada soalan tu, wallahu a'lam, tak perlu tolak harga modal. Kita kira harga banyak mana duit yang kita dapat. Yang tu. Kalau nak tolak pun mungkin kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan cukai kerajaan. Cukai kerajaan tu daripada ambil sesiaran. Jadi kita ambil yang net yang kita dapat itu daripada sale itu yang kita keluarkan 25%. Wallahu a'lam, macam itulah. Gaji kena tahu. Ya. Gaji itu ada beza pandangan ulama. Sebahagian ulama seperti Dr. Al-Qaradawi, dia kiaskan gaji bulanan ini dengan orang yang menuai hasil. Tapi tak sepakat benda tu. Dalam mazhab Hanafi rasanya yang tu dikira. Hambali sebagai tak masuk. Kalau dalam fatwa Ibn Uthaymin dan sebagainya, gaji tak termasuk di dalam gaji bulanan itu,
tak termasuk dalam benda yang wajib dizakatkan. Jadi benda tu ada khilaf di kalangan ulama. Tuan-tuan tertakluk pada negeri yang mana? Kalau negeri yang mewajibkan bayar zakat gaji, kena ikut pemerintah lah, ulil amri. Kalau duduk dalam negeri yang option, pilihlah sendiri. Kerana ialah gaji tu akan timbul banyak persoalan. Tolak atau tolak ni tak kira zakat lagi. Tapi zakat banyak mana? 2.5% je kan. Kalau tinggal RM100 duit kita daripada gaji tu, RM2.50 je pun nak buat keluar. Orang kata sebulan, setahun, 10 tahun, banyak lah macam tu. Kalau dia start kira macam tu tuan-tuan, dia kena fikirkan bagaimana menggandakan iman. Nak bagi rasa balik bukan besar benda tu. Cuma kembali bab gaji tadi ni, bukan masalah iman kita nak bagi tak bagi, itu masalah hukum. Masih ada perbahasan di kalangan ulama. Kalau yang memaksudkan gaji itu dalam pendapatan keseluruhan, maka dia tak termasuk dalam benda yang kena bayar bulanan. Dia perlu dihimpunkan. Jadi tuan-tuan pilih pandangan yang mana nak pakai. Itu dia, wallahu a'lam. Tadi satu pasal persifat bagi sedekah ni kadang-kadang Allah bagi keluarga baik, anak pandai. Ada orang sebut kalau orang yang anak tak pandai sebab dia makan duit. Betul? Sebalik pula. Ada tak efek macam tu? Kalau dia tak betul anak, keluarga pun orang-orang dan sebagainya. Iya. Para ulama yang menghuraikan hadis doa malaikat tadi ni juga menunjukkan efek dia begitu. Dia punya efek tu seluas mana ganjaran, begitu juga dengan balasan. Allah Ta'ala akan bagi dalam bentuk yang macam-macam. Mungkin gangguan dalam kehidupan, tak tenteram jiwa, hidup tunggang langgang. Benda tu sama, dia equivalent lah benda tu sama. Wallahu a'lam. Cukup lah. Ada lagi? Pasal pandai kena tertarik pula kan. قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.